Assalamualaikum. Ya, salam. Tengah jalan, tengah jalan. Okey ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan salam sejahtera. Ya, salam. Okey, bagi yang dah join tolong komen dapat dengar suara saya dengan jelas tak? Tolong komen sekarang. Clear tak? Okey. Terima kasih Cik Muhammad Nur. Clear. Okey, alright. Alhamdulillah. So, tolong share kita punya live session ni. So, at least lebih ramai akan dapat manfaat daripada perkongsian pada malam ni lah, insyaAllah. Okay, Daniel. Selamat datang, Daniel. Tuan Razak. Okay, kita tunggu 2 minit lagi bagi more audience join kita punya live session ni. Waalaikumsalam. Rusia ke Rusila? Selamat datang Tuan Azmi Abdul Aziz. Okey, minta share kita punya live session ni pada kawan-kawan supaya kita dapat bagi manfaat pada semua audien pada malam ni. Okey, sambil-sambil nak tunggu yang lain join tu, kita start dulu kita punya sesi. Alright, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang join kita punya FB Live pada malam ni. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sekali lagi. So hopefully dalam 1 jam setengah ni kita dapat share input daripada sesi sambung daripada sesi yang keempat sebelum ni. Okay, so actually malam ni adalah sesi yang kelima yang sepatutnya kita conduct pada bulan Mei tempoh hari. Tapi disebabkan kita punya schedule tu jatuh pada 2 hari sebelum raya, jadi everybody dah start dalam raya mode lah. Okay, so bila dalam raya mode tak ramai viewer, so kita decide untuk bawa ke this month lah. Alright, okay, so kita pergi kepada kita punya slide . Okay, as I said earlier, kita punya session ni, kita ada 6 session keseluruhannya, yang mana kita bercakap dalam konteks management in trading. Maksudnya pengurusan di dalam trading itu sendiri. Dan kita ada topik, sebenarnya kita ada 5 topik, bermula daripada risk management pada 27 Mac, and then money management pada 3 April,
17 April kita sambung dengan Psychology Management, dan 24 April supposed to be Emotion Management. But this Psychology Management actually dragging until today, sebab apa, kita ada 15 item yang kita perlu elaborate further, okay, dalam topik Psychology Management. Dan benda ni penting sebab kita bercakap tentang nature industry. Nature industry ni bermaksud kelaziman yang ada di dalam industri ni, ataupun lebih kita boleh cakap sebagai standard lah, standard yang ada di dalam industri. Dan benda ni bagi saya, okay, wajib semua trader faham, okay, nature yang ada dalam this industry, supaya kita boleh align ourselves, okay, according to nature yang ada dalam this industry. Sebab kalau kita cuba buat something yang beyond standard, mungkin kita tak boleh nak achieve, okay, result yang kita nak tadi tu. So that's why kita decide untuk nak elaborate further 15 item yang berada di bawah tajuk Psychology Management ni. Dan insyaAllah malam ni kita akan sambung 5 lagi yang kita bakinya lah pada malam ni. InsyaAllah kita akan habiskan lagi 5. Dan bagi yang belum pernah, okay, yang belum pernah tengok FB Live Management in Trading ni, saya punya recommendation ataupun saya punya suggestion, lepas habis sesi ni tuan-tuan, tolong pergi tengok balik daripada sesi 1, 2, 3 dan 4. Then baru boleh connect dengan malam ni punya session. Okay, so kalau kita start di pertengahan ataupun hampir penghujung ni, mungkin kita tak dapat nak link, relationship antara satu topik dengan topik yang lain. So for those yang baru mungkin malam ni join, okay, saya punya recommendation, pergi balik pada FB Live kita yang sebelum ni, ada 4 sesi. Okay, tengok balik daripada 1, 2, 3 dan 4 dan sambung dengan sesi malam ni lah. Okay, pada yang tu tuan-tuan boleh buat kemudian, no problem. So malam ni kita akan sambung lagi dengan kita punya trade management yang berkaitan dengan psikologi, which kita start on 17 April. Di mana kita ada 15 right mental attitude ataupun RMA yang kita elaborate further. Okay, so daripada situ kita akan sambung di mana kita berhenti pada bulan April yang lepas lah. Okay, so hari ini kita akan sambung, ambil lagi daripada nombor 10 sampai ke 15. Okay, kita akan habiskan pada malam ni insyaAllah. Alright, tapi sebelum tu tuan-tuan, bagi yang belum like page GK Academy, so tolong like page GK Academy, and then share kita punya FB Live malam ni supaya lebih ramai kawan-kawan kita yang akan dapat manfaat daripada perkongsian saya pada malam ni insyaAllah. Alright, tapi sebelum tu tuan-tuan, bagi yang mungkin masih belum ataupun first time berjumpa dengan saya dalam FB Live pada malam ni, okay. Nama saya Muhammad Rizwan bin Abdul Rahman. Okay, berusia 48 tahun lah. Okay, dan saya bermula trading sejak daripada tahun 2006, jadi lebih kurang dalam 14 tahun lah. Okay, 14 tahun yang mana saya jalankan secara part time selama 5 tahun. Dan daripada 2011 saya start sebagai FTT lah. Okay, pada perjalanan sebagai FTT tu bukan satu benda yang mudah lah. Actually banyak liku-liku dia. Dan that's why saya decide nak share balik perjalanan saya dalam this industry, supaya tuan-tuan mungkin boleh cut short certain things, tak perlu repeat the same mistake yang saya pernah buat sebelum ni. So that's why kita write up satu curriculum ataupun syllabus yang mana saya boleh share balik dengan trader-trader dalam this industry. Dan Alhamdulillah malam ni kita berada di sesi yang kelima dengan GK Academy. Alright, dan insyaAllah kita akan ada sesi yang terakhir pada minggu hadapan. Okay, tapi sebelum tu tuan-tuan, like page dulu. Alright, dan tuan-tuan, saya banyak menulis dekat saya punya Facebook. Boleh tengok balik posting-posting saya yang lepas lah. Okay, Facebook saya Rizwan Rahman. Okay, tuan-tuan boleh pergi ke Facebook saya Rizwan Rahman. And then boleh scroll balik
posting yang lama-lama sebab saya menulis start daripada 2014 lagi. So banyak saya share berkenaan dengan psikologi dan juga emotion sejak daripada 2014 lah. So boleh pergi kepada Rizal Rahman dan insyaAllah saya akan continue sharing juga. Okay, cuma lately tak banyak sangat lah yang saya share sebab banyak benda yang saya dah share sebelum ni. Okay, tapi continuously kita akan keep sharing certain info dan sesi FB live macam ni kita akan buat secara berterusan insyaAllah. Okay, ini yang saya dapat information lah. Okay, kita akan buat secara berterusan. Sekurang-kurangnya sebulan kita ada 2 sesi lah. Okay, alright. Coba sebelum saya nak teruskan kita punya sesi malam ni, saya nak stress sikit lah. Okay, kita nak stress sikit. Kita ada disclaimer dekat sini yang mana saya nak maklumkan dekat sini sekali lagi. Bagi yang mungkin dah tahu sebelum ni, saya akan maklum sekali lagi. Dan baru pun tolong ambil perhatian. Okay, the methodology and rules that I'm using definitely not 100% fit you. Okay, because I have personalized it to my risk tolerance, capital, personality and also lifestyle. So, penting ya tuan-tuan, kita kena faham yang ni. Tuan-tuan boleh ambil saya punya sharing ni. Okay, and then blend balik dengan tuan-tuan punya situation dari segi risk tolerance, capital, personality dan juga lifestyle tu. Jadi ambil dan ubah according to kita punya personality lah. Okay, dan faktor-faktor yang lain. Sebab apa tuan-tuan, kita tak boleh nak copy 100%. Ada certain things mungkin kita boleh copy exactly, but ada certain things yang kita perlu adjust accordingly. Okay, you and I may have different opinion, but I respect your opinion. Okay, so tuan-tuan, ini saya nak stress sebab apa? Sebab saya tak nak nanti tuan-tuan terlalu go by the book. Apa yang saya share ni tuan-tuan, guideline yang mana tuan-tuan perlu hadamkan and then adapt dengan cara tuan-tuan sendiri. Sebab apa? Sebab kita came daripada different personality dan juga lifestyle. Jadi mungkin cara kita sedikit berbeza, but basically dia punya root tadi memang about the same. Alright. Dan okay, apa yang kita nak share pada malam ni tuan-tuan berada di topik mindset sebenarnya. Topik mindset ni kalau kita tengok balik traders roadmap ni, dia duduk di tempat yang ketiga. Sebab bila kita bercakap tentang anything dalam kehidupan kita lah, dia mesti ada flow dia. Okay, dia mesti ada flow. So dalam trading pun sama juga tuan-tuan, dia ada flow dia. Yang mana kalau kita nak jadi trader tu, dia mesti ada roadmap. Jadi bila kita cakap tentang RMA ataupun right mental attitude yang malam ni kita nak sambung bakinya tu, kita berada di stage yang ketiga, di flow yang ketiga. Okay? Dan bayangkan tuan-tuan, apa yang kita selalu fokus adalah technical dengan fundamental. Maksudnya lebih pada macam mana kita nak entry, macam mana kita nak tengok market and all those things. But based on my finding, okay, technical dan juga fundamental is something yang important, tapi berada di step yang ke-6. Maksudnya sebelum kita mengenali yang ni, kita perlu faham, okay, apa lagi step-step yang ada sebelum tu, daripada 1, 2, 3, 4, 5 sebelum pergi ke technical dan fundamental. But anyway, it's not a problem. Okay, even though kita mungkin dah start separuh jalan, tak ada masalah. Kita cuma patah balik, okay, patah balik dan tengok balik semua-semua ni. Okay, dan malam ni yang kita bercakap ni adalah step ataupun mapping dia berada di stage yang ketiga. Okay, di bawah mindset ni kita ada 15 items yang mana kita dah sentuh lebih kurang 9 sebelum ni dalam sesi yang sebelum ni, dan malam ni kita akan sambung dia punya baki tu. Alright. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan? Kalau ada tuan-tuan boleh letak kat ruangan komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab as time goes lah. Mungkin kalau nak tunggu last nanti mungkin ada yang quite blur. Okay, sekejap saya tengok komen dulu kok ada apa-apa soalan. Okay, so far tak ada apa-apa soalan lagi. Okay, kalau ada soalan, tuan-tuan boleh letak kat ruangan komen. InsyaAllah saya akan cuba monitor tuan-tuan punya question ni from time to time lah, sampai habis kita punya sesi pada pukul 10.45 malam ni.
So kita ada lebih kurang dalam 1 jam 30 minit untuk kita nak discuss benda ni. Alright. Okay, dan jangan terlalu official lah tuan-tuan. Kalau ada soalan, just stop and then tanya. Okay, saya lebih prefer kalau ada two-way communication. Kat mana yang tuan-tuan tak faham, just stop, letak kat ruangan komen. InsyaAllah saya akan cuba elaborate whatever yang possible during this short period of time lah. Okay, so kita akan move kepada kita punya sambungan daripada 4 sesi yang sebelum ni. Okay, malam ni kita berada di RMA yang ke-10. Okay, RMA yang 10 ni adalah less is more. Okay, less is more ni maksudnya tuan-tuan, dia ada dua aspek yang kita nak tengok. Okay, less is more ni dalam konteks yang kita cakap kurang itu lebih lah kalau dia punya direct translation. Tapi dalam this industry, apa yang kita maksudkan dengan less is more, sometimes kita tak perlu trade dengan terlalu kerap. Okay, kita mungkin trade jarang-jarang, tapi mungkin result dia kita akan dapat dengan keuntungan dia tadi tu lebih banyak daripada nak compare dengan kita trade dengan kerap tadi. So ini yang kita maksudkan dengan less is more. Sebab this industry dia tak sama dengan apa yang kita buat dekat luar. Contoh kita buat dekat luar, tak kisahlah kalau kita bekerja, kita mungkin buat overtime. Kalau kita berniaga, mungkin kita buka kedai untuk satu tempoh yang lebih panjang. So, kalau kita tengok daripada sudut fizikalnya, okay, kalau kita tengok daripada pandangan fizikal ataupun bisnes fizikal tadi tu, kita buat lebih, kita dapat banyak lah. Tapi dalam this industry, dia slightly different. Sebab tak semestinya kita trade banyak, tu kita akan dapat lebih. Sebab the moment kita trade lebih tadi tu, sebenarnya exposure risk kita tu akan jadi lebih besar. Okay, profit belum tentu lagi. So that's why dalam this industry kita fokus pada less is more, yang mana kita nak cari satu kaedah yang kita boleh buat kerja dengan lebih simple tapi achieve kita punya objektif tadi. Okay, so ini yang saya maksudkan dengan less is more. Kalau kita tengok balik tuan-tuan dalam konteks apa tau, first kali adalah jenis setup. Okay, jenis setup yang kita nak guna pakai tadi. Tadi dekat FB pun saya ada tulis. Saya ada sebagai contoh tadi. Kalau kita ambil teknik BBMA. Teknik BBMA ni dia ada banyak setup. Kalau kita ambil re-entry sahaja pun. Okay, sebagai contoh lah. Ini tak kisah apa-apa teknik sekalipun. Ini sebagai contoh saja. Okay, contoh setup kita pilih BBMA re-entry. Okay, bila kita cakap tentang re-entry iaitu satu SOP. Dia ada 9 time frame. Kalau kita tengok dekat MT4 ni ada 9 time frame semua total. Total ada 9. Okey, kalau 9 time frame ni kita ada lebih kurang 28 pair. Okey. 28 kali dengan 9 berapa tuan-tuan dapat? Berapa SOP yang kita boleh buat dengan hanya satu setup saja. Ya Fendi. Sana Fendi. Fendi tibai market kau-kau kan. Muhammad Amiruddin, salam minta tunjuk je. Ya, insyaAllah kita tengah sharing. Actually saya bukan mengajar sangat, saya share saya punya experience yang lepas-lepas. Jadi mungkin kita boleh dapat benefit daripada situ. Okey, berbalik kepada jenis setup tadi. Tolong letak kat ruangan komen sebab saya nak tengok berapa orang yang berinteraksi dalam during this period. Okey, kalau kita ada satu setup. Okey, time frame ada 9. Okey, kita ada 9 time frame dekat MT4. Okey, 9 time frame kita ada pair lebih kurang 28, tak termasuk dengan gold, okey, silver dan sebagainya lah. Kita cakap tentang currency itu ada 28. So, berapa total SOP yang kita boleh develop hanya dengan menggunakan satu setup? Okey, tulis dekat komen berapa setup, berapa SOP yang kita boleh generate hanya dengan satu setup tadi. Saya nak tengok berapa orang yang participate dalam kita punya sesi malam ni. Waalaikumsalam Din, Syafuddin Abdul Rahman.
Waalaikumsalam Puan Nora dari Gambang. Selamat berkenalan Puan Nora. Okey, soalan saya tadi, okey, kita ada satu setup. Okey, tapi ada 9 time frame and then 28 pair. Berapa SOP kita boleh develop hanya dengan satu setup tadi? Tolong tulis dekat ruangan komen. So at least kita tahu tuan-tuan alert dalam kita punya discussion. The reason kenapa saya bertanya soalan ni tuan-tuan, supaya kita boleh activate something dalam kita punya mind, supaya kita boleh tengok daripada satu sudut yang mungkin berbeza daripada apa yang kita tengok sebelum ni. Sebab kalau tuan-tuan tengok satu komen tadi dekat second last kalau tak silap saya, okay, this guy join saya punya workshop pada tahun 2018. Okay, kita ada 2 hari workshop sebelum ni. Okay, 2018 dia join dan dia faham, okay, nature, especially nature apa yang saya cakap hari ni. So 2019 dia punya outcome result dia dapat 1000% tuan-tuan. 2019. 2020 iaitu tahun ni, setakat bulan 6 ni dia dah 400% dia punya profit gain dia. So di sini tuan-tuan, cara saya share actually different. Okay, kita tak target short term. Kita target, kita nak bina foundation tadi bagi kukuh. Bila foundation kukuh tuan-tuan, insyaAllah kita boleh pergi lebih jauh dan tahan lebih lama. So that's why di sini kita fokus kepada membina foundation ataupun tapak yang kukuh tadi. So that's why dia ambil masa sikit. But kalau kita ikut step-step dia, insyaAllah kita boleh tahan lama dalam this industry dan kita boleh buat profit secara lebih konsisten. Dan even konsisten tu sendiri pun definition kita mungkin slightly different daripada definition orang lain. Okay, itu benda-benda yang kita perlu faham. Okay, 252. Muhammad Muiz jawab 252. Okay, Saifuddin 9 kali 28 ya berapa? Okay, 252 betul tak? So, kita bercakap tentang satu setup saja. Okay, daripada satu teknik. Dan setiap teknik ni kebiasaannya akan ada lebih daripada satu setup. So, just imagine dengan satu setup 9 time frame 28 pair, kita boleh develop 252 SOP tuan-tuan. Okay, 252 SOP. Thank you Muhammad Muiz. 252 SOP yang kita boleh develop hanya daripada satu setup sahaja. So sekarang ni tuan-tuan, adakah kita nak guna semua 252 tu? Sebab apa tuan-tuan? Bila kita buat satu simulation ataupun backtesting, kalau kita buat kesemuanya lah, kita akan dapat 252 statistik yang berbeza. Okay, kalau kita buat semuanya, dia takkan ada yang sama. Statistiknya berbeza dari segi frekuensi monthly, frekuensi yearly. Okay, dia akan ada perbezaan. Dia akan ada perbezaan dari segi win rate. Dia akan ada perbezaan dari segi risk reward ratio. Jadi all these things kalau kita lump together, okay, dia akan jadi terlalu complicated, terlalu kompleks kita punya sistem yang kita nak trade tadi tu. So that's why penting untuk kita kurangkan jenis setup. Sebab apa kita kurangkan? Sebab nanti bila tuan-tuan go through kita punya step by step, kita akan faham bahawa kita sebenarnya tak perlu terlalu banyak jenis setup. Mungkin 1 or 2 is good enough untuk nak achieve kita punya goal setting. Alright? Waalaikumsalam Khairul Hafizan. Alhamdulillah sihat. Arif Shah baru nak belajar, baru join. Okay, no problem. Hidayah Hussein, saya pun ahli baru, no problem. Kita baru atau lama kita nak share insyaAllah. Dan bagi yang mungkin baru terlibat dalam this industry, okay, topik yang saya sentuh ni adalah satu topik yang sangat-sangat penting. Walaupun setengah orang tengok benda ni macam simple, macam tak ada apa sangat. Tapi sebenarnya ini adalah satu benda yang kita perlu faham dan kita perlu kukuhkan kita punya foundation tu. Sebab dia boleh jadi turning point for some of the people. Dia boleh jadi turning point. So that's why tuan-tuan cuba fokus and then tengok balik apa yang kita boleh dapat dari sini and then olah sesuaikan dengan diri kita sendiri insyaAllah. Waalaikumsalam Zudi. Thank you join. Okay, less is more. Satu adalah jenis setup. Okay, yang kedua adalah kekerapan ataupun frekuensi tadi.
Sebab dia tadi saya cakap berbeza dengan bisnes kita yang fizikal atau pekerjaan hakiki. Maksudnya macam mana tak? Kalau kita bekerja, kita buat overtime, kita akan dapat extra income. Maksudnya kita akan dapat gaji yang lebih lah. Kalau kita bisnes pun kita buka untuk satu tempoh yang lebih panjang, ada kemungkinan kita akan dapat sales yang lebih banyak. Okey, itu yang kita maksudkan. Tapi kalau kita tengok dalam this industry, tak semestinya kita trade lagi banyak, kita akan dapat lebih. Dia berbeza dengan bisnes fizikal ataupun kita bekerja di luar sana, tuan-tuan. Okey, sebab apa? Sebab this industry, lagi kerap kita trade sebenarnya, kita punya exposure tu lagi besar. Okey, so that's why kita insist on less is more. Okey. Waalaikumsalam Jack Danny. Okay, sila. Ada suara raw. Yes, sila. Ada suara raw. Join. Thank you for joining. Okay, so di sini tuan-tuan, ini yang kita tekankan less is more. Yang mana tuan-tuan, kalau kita tengok balik, okay, kita mungkin tak perlu banyak setup. One is good enough. Okay, one is good enough untuk achieve kita punya objektif. Tapi dia tertakluk kepada item number 15. Itu last kali saya kasih sentuh nanti. Okay, kenapa kita tak boleh depend dengan hanya satu setup. Dia ada sebab dia juga. Dan kita kena buat something untuk kita nak diversify the risk. So di sini tuan-tuan, kalau kita tengok kat sini, ini adalah data-data yang kita perlu ambil, tuan-tuan. Kita perlu ambil untuk setiap setup tadi. Dan daripada sini insyaAllah dia boleh bawa kita kepada objektif setting. Sebab apa tuan-tuan, bila kita buat satu pair pun, kita trade satu pair pun, kita boleh dapat kita punya goal tadi, sebenarnya is good enough. Okay, rather than kita losing money. So that's why saya cakap less is more. Contohnya less setup tu sendiri. Less setup maksudnya kita tak perlu nak belajar terlalu banyak benda, takut nanti kita sendiri akan pening. Okay, so that's why cuba reduce number of setup. Muhammad Azharin, Assalamualaikum. Assalam. Saya ahli baru dan saya ada soalan untuk ahli baru dalam tradisional orang short time kita untuk trading open and close bermula dari sejam, sehari and so on. Jadi apa pendapat? Okey, Azharin tanya dia sebab dia ada yang orang suggest dekat dia untuk sebagai orang baru dalam this industry, ada orang syorkan untuk train kita punya trading tadi open close mula daripada sejam, sehari dan naik makin besar lah. Maksudnya saya faham apa yang disyorkan tadi itu supaya kita boleh buat dengan lebih open, trade dengan lebih kerap. Jadi dengan cara tersebut kita mungkin akan dapat skill lah, sebab kita mungkin mereka berpegang kepada practice make perfect. Okay, jadi lebih kerap kita practice, lebih banyak experience yang kita dapat. Okay, apa yang dicadangkan tadi tu betul. Okay, tapi kita kena faham kita baru bermula. Okay, tak ada masalah kita nak buat dengan kerap, tapi adakah kita nak risikokan kita punya hard earned money dalam this industry without knowing in and out dalam this industry. So that's why tuan-tuan, okay, especially Azharin, kita boleh buat open trade, tapi jangan buat di real account lah. Sebab apa? You dah macam, kita mungkin dah risikokan, bukan mungkin lah, kita dah risikokan duit kita dalam real market. So sebenarnya ada cara lain untuk nak bina kita punya skill tadi tu, iaitu satu, menggunakan demo account. Okay, demo account ni maksudnya lebih kurang kepada paper trading lah. Dia tak melibatkan duit kita yang sebenar. Sebab apa? Point tadi tu betul. Kita kerap trade tadi kita nak latih, tapi sebenarnya dia ada pro and cons. Okay, dia punya cons tadi, kita dah risikokan duit kita without knowing apa yang kita sedang buat. Okay, cons dia punya pro, kita boleh develop kita punya skill. But untuk achieve that objective, not necessary kita pergi kepada real account. Kita boleh buat di demo account. And then kalau nak lagi senang, kita pergi kepada simulation. Sebab hari ni punya teknologi tak sama dengan 10 tahun yang lepas. Okay, kita ada tempat untuk kita nak develop kita punya skill tanpa
okey, merisikokan duit ringgit kita dan dalam tempoh yang lebih singkat. Okey, maksudnya dia boleh serve all the purpose. Okey, boleh serve all the purpose tanpa risikokan kita punya hard earned money. Sebab apa tuan-tuan, dalam any business pun, tak kisahlah industri ni ataupun industri lain, start small. Okay, start small, daripada situ kita gain kita punya experience, and then slowly kita besarkan kita punya capital, kita besarkan kita punya whatever yang necessary untuk kita duduk lama dalam this industry. Okay, so Azrin, adakah saya menjawab persoalan tadi? Waalaikumsalam Syauqi Baharudin. Dapat baik Syauqi, tumpang refresh mula sebab ilmu cikgu lain orang yang lain. No problem, cantik lah tu. Ajak kawan-kawan yang lama main refresh balik. Okay, content kita lebih kurang sama, cuma presentation dalam bentuk yang slightly different sebab kita upgrade kita punya content, kita upgrade kita punya presentation, kita upgrade kita punya slide, everything lah. Okay, so terima kasih join Syauqi. Share balik supaya kawan-kawan yang sekali dalam workshop dulu mungkin boleh dapat notification and then boleh join balik. Alright, untuk refreshment. So, bila kita tengok di sini, mungkin satu dah cukup. Okay, saya ambil contoh di sini. Okay, yang ni lebih kurang 6 trade. Okay, kalau kita tengok total trade di sini hanya 6 trade untuk tempoh 3 bulan. Okay, maksudnya dia hanya trade 6 kali dalam tempoh 3 bulan. Sebulan lebih kurang 2 kali. Tapi yang penting adalah growth of the account. Dan dalam kes ni about 35% dia punya profit dalam tempoh 3 bulan. Ini lagi satu. Okey, 11 trade 68%. Yang ni dalam masa 4 bulan. Okey. Dok ada hanya 11 trade. So di sini result kita dah nampak. Tak semestinya kita trade banyak untuk kita dapat lebih profit. Okay, kita ada cara lain. Kita ada banyak lagi benda-benda yang kita boleh play around. Dia sebenarnya ada 7 parameter yang kita boleh ubah untuk kita nak achieve different result. Itu saya tak nak sentuh malam ni. Tapi dia ada 7 parameter yang kita boleh play around untuk kita nak achieve kita punya result tadi. Terima kasih Cik Hashim. Okay, Sir Mahfuz joining us. Mbak Suhaimi, Waalaikumsalam. Reza Zaidi. Okay, thanks for joining. Share kot kawan-kawan yang lain boleh refresh balik. Okay. So, ada soalan tak? Item yang ke-10 tadi. Less is more. Kalau ada soalan, tuan-tuan boleh letak di ruangan komen. Okey. Kalau ada soalan letak sana, saya akan teruskan dengan yang ke-11. Okey, 11 ni simple is better. Okey, kita bercakap tentang simple is better. Okey, dalam konteks mana? Dalam industri ni, of course, kita punya trading strategi tu. Trading strategi tu sendiri, yang kita nak satu benda yang simple. Sebab apa tuan-tuan? Bila simple ni, first kali, mudah untuk kita nak ikut. Betul tak? Sebab kalau terlalu complicated satu-satu SOP tadi tu, kita nak ikut pun susah. Sebab kita ni mungkin ada sifat nak cepat, nak entry cepat. Okay, bila nak entry cepat tadi, kalau dia punya confirmation untuk entry tadi ada 4-5 confirmation, kita dah lah tak sabar. Lepas tu, ada 3-4 confirmation nak kena tunggu. Yang ni mungkin boleh menyebabkan kita langgar kita punya SOP, langgar kita punya disiplin. So that's why develop trading plan yang simple. Okay, because simple is better. Kenapa? Kita boleh spot kita punya, kita boleh ikut kita punya SOP dengan mudah. Dan lagi satu, kita boleh spot setup dengan cepat. Maksud saya ni, sebagai contoh lah, katalah kita hanya menggunakan engulfing. Okay, engulfing sebagai kita punya strategi. So, bila kita buka laptop,
Our focus kita nak cari grafiknya. Satu benda yang kita boleh spot dengan cepat. Okay, berbanding dengan satu kaedah yang mungkin ada 3-4 confirmation. Jadi agak complicated, agak susah untuk kita nak spot dengan cepat. Okay. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita as a trader ni, portion yang paling banyak sebenarnya preparation. Okay. Trading tu, kalau kita dah well prepared, trading tu sebenarnya jadi sangat simple. Okay. Kita cuma nak entry based on SOP. Okay, kerja kita ni banyak di preparation. Sebab tu saya dah pernah sentuh sebelum ni. Okay, as a trader, at the beginning stage, 80% of our time sepatutnya adalah preparation. 20% saja trading. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita dah buat benda tu dan kita dapat dia punya statistik dan benda-benda yang kita perlu tadi, kita akan trade mungkin 20% of the time sahaja tapi achieve 80% of the result. Okay, Pareto principle. So, bila pergi kepada konsep ni tuan-tuan, bila SOP kita mudah nak ikut, yang kedua senang kita nak spot SOP tadi, kita akan lebih relax. Sebab apa? Bila kita buka chart, bukan masa untuk kita berfikir tau. Sebab bila kita buka chart, kita nak berfikir, nak tengok macam mana trend dia, macam mana, di mana kita nak execute order, di mana kita nak letak SL, di mana kita nak kena letak TP. Masa tu baru kita berfikir, aku nak pakai SOP yang mana tau hari ni. That's it. Sebab apa tuan-tuan? Okay. Kita ada satu emotion dalam diri kita panggil FOMO, fear of missing out. Okay, bila kita tengok chart tengah bergerak ni, kita tak entry sekejap lagi takut dia jalan. Betul tak? So, mungkin akan menyebabkan kita tertekan. Okay, kita tertekan, kita tak ada satu setup yang kita dah verified. Kita mungkin akan entry ikut suka. Maksudnya, apa yang terlintas di fikiran masa tu. So, that's why tuan-tuan, bila kita dah ada predefined SOP, buka chart, kita tak perlu fikir dah tuan-tuan. Apa yang kita nak tengok masa tu, ada tak ada setup yang kita dah faham tadi? Yang kita dah predetermine awal tadi? Kalau tak ada, tutup. Habis. Kita tak perlu tunggu dah. Sebab apa? Proses kita dah buat sebelum ni. So, bila buka chart bukan masa untuk berfikir, tapi untuk execute. Execute ni maksudnya kalau ada setup yang kita dah confirm. Maksudnya yang kita dah ada SOP tadi tu. Setup yang ikut SOP tadi tu, kita nak execute. Maksudnya kita nak open position. Tapi kalau tak ada yang sama dengan SOP kita, kita execute juga. Execute macam mana? Kita tutup chart, that's it. Okay, sebagai contoh lah, kalau kita trade menggunakan H4, time frame H4, kita buka chart, sebaik candle tutup tadi. Contohnya kalau di New York close punya broker, waktu Malaysia tadi pukul 1 lah. Pukul 1 tu, previous candle H4 akan close dan akan buka candle yang baru. So, that period of time tadi pukul 1 tu, 1 hingga 1.5 minit tu masa untuk kita observe. Chart kita ni cukup tak cukup dia punya syarat untuk kita nak entry position. Kalau tak ada, that's it. Kita nak tengok bila? Kita nak tengok 4 jam lagi. Maksudnya lepas pukul 1 tadi, pukul 5 pula. So, in between tadi tu kita tak perlu buat apa-apa tuan-tuan. Sebab apa? Dalam this industry, tak trade tu mungkin adalah sebahagian daripada trader punya disiplin, trader punya rutin yang dia perlu develop. Bukan trading, bukan trade tu sahaja. Dia sebenarnya tak trade pun adalah satu benda yang sebahagian daripada aktiviti sebagai seorang trader. Maksudnya kita adhere kepada kita punya SOP tadi, kita ikut disiplin sepenuhnya. So itu penting tuan-tuan. Sekejap okay, Ratih. Okay, belum ada soalan. Okay. So that's why penting untuk kita nak ada satu set of SOP yang less is more, simple is better. Supaya kita boleh spot kita punya setup dengan lebih cepat. Sebab apa tuan-tuan? Okay. Kita kena faham dalam kehidupan ni tuan-tuan. Sebagai contoh lah, kita nak bergerak daripada point A ke point B. Dia ada dua pilihan. Kita boleh guna pilihan yang di atas tadi, kita bergerak dalam satu
lingkaran macam tu untuk sampai ke point B. Maksudnya banyak liku-liku yang kita perlu tempuhi, ataupun kita nak pilih cara yang kedua, iaitu bawa daripada point A ke point B dengan straight punya garis lurus tadi itu saja. So yang mana pilihan kita? Sebab kita sentiasa ada pilihan. Okay, sebagai contoh lah, fizikal saya tunjuk paling senang lah. Contoh nak tunjuk hidung, boleh tunjuk macam ni je. Tapi kita boleh pilih kalau nak complicated, tunjuk macam ni. Kan? Susah tak? Susah kan? Tapi nak tunjuk benda yang sama. So, sama juga dalam trading, tuan-tuan. That's why kita cakap less is more, simple is better. Okay, the reason kenapa saya cakap macam tu, tuan-tuan. Saya share sikit lah. Okay, saya share sikit. Ini adalah 8 strategi yang berbeza daripada teknik yang berbeza yang ada di Malaysia ni. Okay, yang mana ada teknik yang naked chart, ada teknik yang menggunakan indicator. Okay, dua kaedah yang berbeza, naked dan juga indicator. Okay, dekat sini juga ada yang single time frame, ada yang multi time frame. Okay, dan ada pula SOP yang dia combine dua teknik yang berbeza. Dia nak cari confluence. Contohnya teknik A cakap sell, tapi B tak ada sell lagi, dia tak entry. So dia tunggu B juga bagi green light untuk sell, dua-dua ni sell, kita panggil confluence lah. Teknik A dengan teknik B tadi confluence, baru dia entry. Ya. Ada data dalam ni juga. Okay, yang 2 in 1 ni. So kalau kita tengok kat sini, tuan-tuan, okay, ini data yang peserta workshop saya produce. Ini daripada peserta workshop saya sendiri. That's why daripada different strategy, different kind of people. Tapi kalau tuan-tuan tengok dekat sini result dia, okay, boleh tengok dekat sini sendiri. Ini saya tak namakan teknik tadi dengan teknik yang sebenar. Kita tak mau ada apa-apa kontroversi. So teknik 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay, maksudnya teknik yang berbeza lah. Dan ada yang menggunakan single time frame. Okay, single time frame. Ada yang menggunakan multi time frame. Ini confluence dua teknik dalam satu. Okay. Bila kita dah conduct 100 trades untuk semua teknik ni dengan risk reward ratio 1:2. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini lah. Okay. 1:2 break even win rate adalah 33.3%. Ataupun round figure 34%. Maksudnya whatever result win rate lebih daripada 34%, strategi tadi tu boleh buat profit. So kalau kita tengok dekat sini semua lebih dari 34. Tapi cuba tuan-tuan tengok lagi dan lebih jelas saya tengok di sinilah. Okey, kita tengok di sini lebih jelas lagi. Win rate untuk setiap satu strategi tadi. Kalau kita tengok first kali itu kita ada 49% win rate. Okey, yang kedua kita ada 44%. And then kita ada 51%, 45, 49, 48, 50. Lowest sekali kita tengok kat sini adalah 44% and then highest 51%. So dia duduk dalam satu range iaitu 44-51. Okey, kalau kita tengok balik kepada konsep setiap teknik ni tadi, kita ada single time frame, kita ada multi time frame, kita ada naked, kita ada naked chart lah. Kita ada naked chart, kita ada indicator. Okey, 4 situasi yang berbeza. Single time frame dan juga multi time frame. Okey, kita ada keadaan yang completely totally different lah, totally different. Tapi kalau tuan-tuan tengok balik dia punya win rate yang 1:2, 44 hingga 51, dia duduk dalam range tu. Dan bagi teknik-teknik yang simple ataupun single time frame tadi untuk dapatkan 100 trade, okay, dia cuma perlu 12 bulan. Tapi bagi teknik yang quite complicated, sebagai contoh yang ni, dia perlukan 32 bulan. Okay, dia perlukan 24 bulan untuk dapatkan 100 trade tadi. Sebab apa? Sebab yang ni adalah multi time frame. Bila multi time frame ni dia nak tengok a few things lah, a few time frame untuk nak dapatkan confirmation untuk entry. Jadi
Untuk dapatkan 100 trade pun dia perlu buat untuk satu tempoh yang lebih panjang. Kalau nak bandingkan dengan teknik yang single time frame, mungkin dia perlu hanya 12 bulan. Jangan salah faham tuan-tuan, saya tak cakap multi time frame tak bagus, single time frame bagus. No such things. Okay, ingat okay, saya cuma nak tunjuk dekat sini whatever difference tadi, single time frame, multi time frame, naked chart, indicator, okay, dia duduk dalam 44 hingga 51 ini yang kita dah buat. Dan saya percaya dekat luar sana kalau kita buat dengan kaedah yang sama, kita akan dapat dia dalam kedudukan yang lebih kurang sama juga, tuan-tuan. Okay, so next question. Kalau kita tengok kat sini, dia duduk dalam satu result yang lebih kurang sama. Average dia antara 44 hingga 51 tadi. Okay, kalau tuan-tuan tengok balik, ini just saya tanya soalan, jangan salah faham. Okay, antara single time frame dengan multi time frame, yang mana lagi mudah untuk kita trade? Tulis dekat ruangan komen. Okay, antara single time frame dengan multi time frame, mana yang lagi mudah untuk kita nak trade? Tulis kat ruangan komen. Pendapat tuan-tuan, dia tak ada salah, tak ada betul. Jangan takut. Okay, setiap orang boleh feel free to give your opinion. Antara single time frame dengan multi time frame, yang mana lebih mudah untuk kita nak trade? Okay, Muhammad Nur Izzat jawab single. Okay, yang lain? Okay, bagi yang baru join, tolong share kita punya FB Live ni supaya knowledge ni kita dapat share dengan kawan-kawan dekat luar sana. Sebab apa? Konten yang saya bagi ni tuan-tuan tak ada tempat lain dan saya tak fokus pada teknikal, saya lebih fokus pada psikologi dan juga risk control. Okay, jadi mungkin apa yang saya cakap ni boleh bagi tuan-tuan sedikit input dan mungkin boleh create something untuk dapat different result dalam this industry. Okay, Raja Syarif jawab single time frame, Faiz single time frame, Cikgu Malik multi time frame, Samsudin Ismail multi time frame, single time frame, multi time frame, single time frame, single time frame, single time frame, multi time frame. Okay, sekali pandang saja. Okay, yes. Majority jawab single time frame. Sebab single time frame ni sekali pandang. Okay. Dia lebih mudah. Soalan saya tadi, antara single time frame dan multi time frame, mana yang lebih mudah untuk kita nak tengok? Okay, jawapan dia single time frame lah. Sebab multi time frame kita nak kena belek 3 time frame. Itu soalan saya yang saya tanya tadi tu. Tapi jangan salah faham. Bukan maksud saya nak compare antara multi dengan single. Jangan salah faham. Okay. Saya cuma tanya yang mana mudah. Sebab kalau kita tengok kat sini. Okay. Kalau kita tengok kat sini. Kita tengok win rate. Okay. Ini win rate lah. Single time frame. Single time frame 49, 44, 51 single time frame. 45 single time frame. 49 single time frame. 48 multi time frame. 48 multi time frame. So kalau kita compare antara multi dengan single time frame. Okay. Multi time frame mungkin quite complicated. Compare dengan single time frame. But dia punya result, kalau kita tengok daripada data ni lah. Okay, win rate dia lebih rendah daripada single time frame. Sekali lagi saya ingatkan, jangan salah tafsir apa yang saya cakap. Saya cuma tunjuk data. So, that's why kita fokus pada simple is better. Okay, sebab single time frame ni lebih mudah untuk kita nak tengok. Tapi kalau tuan-tuan dah serasi dengan multi time frame, tak ada masalah. Just continue, just go ahead. Cuma saya sendiri tuan-tuan, bila saya dapat data ni, sebab sebelum ni ini data daripada peserta workshop, sebelum ni data saya sendiri. Bila saya tengok balik, saya compare data, okay, win rate dia about the same. Duduk dalam satu range yang lebih kurang sama. Tapi untuk saya nak trade, saya lebih senang nak reverse single time frame daripada multi time frame. So, di situ, apa yang jadi di situ, saya dah trigger saya punya mind. Kalau result dia sama, result dia lebih kurang, buat apa aku nak pening? Buat apa aku nak susah-susah? So, nampak tak? The reason kenapa saya express this feeling, sebab saya sebenarnya lalu proses tu. Buat apa aku nak buat susah-susah? Sebab benda yang mudah ada result about the same. Baik saya ambil benda yang mudah. Sebab kita trade ni tuan-tuan, kita nak fokus pada benda yang
senang kita nak ikut. Okay. So, that's why daripada situ saya tengok balik, saya mengkaji banyak data. Okay. Saya lebih suka kepada single time frame. Tapi, kalau nak buat di multi time frame, buat tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan salah faham apa yang saya cuba sampaikan malam ni. Alright. So, sekarang ni, bagi saya lah, kalau result about the same, saya akan pilih yang mana yang paling senang saya nak ikut. Tapi tuan-tuan jangan pula pergi ubah anything. Ini cuma saya punya personal opinion based on saya punya findings sebelum ni, okay? Alright. That is the reason kenapa saya memilih single time frame. Sebab apa? Simple is better. Okay, ada soalan di sini? Ada beberapa soalan? Tolong tulis kat ruangan komen. Okay, kalau tak ada, saya akan continue. Tapi sebelum nak pergi ke kita punya item yang ke-12, okay, saya cuma nak bagi tahu ini promotion yang ada dekat GKFX sekarang ni. Okay, yang mana kita ada $55 risk free bonus, yang mana bila kita buat account, kita buat deposit ke satu account, contohnya account A minimum $200, kita akan dapat di account B another $55. Dia duduk dalam account yang berbeza. Okay, depo 200, sini dapat 55. Okay, so maksudnya yang ni risk free lah. 55 ni kalau kata kita mampu untuk generate profit, okay, kita akan dapat withdraw. Tapi kalau kita loss pun, kita risk free. Dia tak campur dengan account yang main tadi tu. Itu different dia. Okay, dan eligible untuk retail trader and then leverage up to 400. Dan dia punya condition trade dia mesti lebih daripada 2 minit lah kita hold position tadi. Okay, kita kena hold lebih daripada 2 minit. Okay, dan EA tak dibenarkan. Kena complete 11 slot untuk kita nak withdraw. And then maximum withdrawal adalah sebanyak $550 dan withdrawal allowed only after one calendar month. Maksudnya lepas sebulan baru kita boleh withdraw lah. Alright. Tuan Akmal tanya berapa pip win yang winnable. Kalau nak tengok pip, you kena tengok positive pips lah. Okay, sebab saya bercakap dalam konteks risk reward ratio. Maksudnya kalau kita risk, contohlah kita risk 30 pip, kita punya reward 60 pip. Okay, itu dah satu nisbah 2. So maksudnya kalau satu nisbah 2 sekali kita win tadi, kita dapat 60 pip. Tapi kalau dalam 2 trade, contoh satu win, satu loss, 60 tolak 30, Cik Akmal, okay, net kita hanya tinggal 30. So that's why kita nak kena tahu keseluruhan tadi tu, berapa banyak yang kita boleh dapat. Kalau dalam konteks pips tadi tu, kena bagi positif pips lah. Okay, kita kena ada positif pips. Tak kisahlah berapa pips pun. And then bila positif pips tadi tu, memang profit lah. Cik Zamri tanya, tolong explain risk of trader berlayer-layer dan single entry tapi satu lot yang reasonable risk and reward ratio. Okay, bab layer ni Cik Zamri, dia macam ni dah. Dia bergantung layer kita tadi kita buat macam mana. Okay, setengah orang, contohlah dia nak entry, katalah lot yang suppose dia nak entry 0.10 lah. $1 per pip tu account standard. Okay, ada setengah orang mungkin dia letak semua layer tadi 0.10. Jadi itu dah salah lah. Sebab apa? Dia dah risk more than apa yang sepatutnya. Ada setengah orang dia akan pecahkan kepada 10 layer. Maksudnya setiap layer dia entry 0.01. So, either way, okay, yang penting macam mana dia manage tadi tu. Okay, adakah, sebab setengah orang macam ni tau. Okay, saya ada juga account-account yang kita deposit amount yang sama dengan stop loss. Okay, maksudnya kalau loss MC tadi tu senaknya sama dengan stop loss. Ada orang macam tu. Sebab apa? Dia mungkin tak boleh nak ubah dia punya style. Tapi dia akan withdraw bila profit. Dia tak compounding. Okay, ada orang yang buat macam tu. Tapi setengah orang dia lebih selesa dengan deposit certain amount and dia risk certain percentage of money tadi tu kan.
So daripada situ dia mungkin pecah kepada beberapa layer. So tak ada masalah. Okay, sama ada dia nak layer ke entry single post ke, sebenarnya tak ada masalah as long kalau market against dia, okay, dia loss amount yang dia dah determine. Maksudnya risk yang dia dah calculate tadi. So as long dia boleh loss within allowable risk yang dia dah decide, it's not a problem. Sebab style trading orang ni tak sama. Ada yang layer. Dia memang layer sebab apa? Setengah orang dia trade dalam range. Contohlah dia nak sell. Okay, dia nak sell. Dia tahu. Bukan kata dia tahulah. Dia punya analysis bagi tahu price mungkin akan touch daripada sini ke sini. So mungkin dia layer dalam this area. Okay, sebab apa? Kadang-kadang kalau dia letak satu single lot, mungkin pergi price tak sampai sana dan jalan. So mungkin daripada based on that senario, dia mungkin akan pecahkan kepada beberapa layer supaya dia boleh dapat dia punya position tadi. Okey, itu style trading orang dia tak sama. So di sini saya tak boleh nak cakap mana salah yang mana betul. Sebenarnya berbalik ada personality as long bila kita salah tadi tu, okey, loss kita adalah within allowable punya percentage yang kita dah predetermine. Itu yang penting. Alright? Sebab apa? Kalau kita letak single post pun tapi loss kita banyak ataupun lebih daripada apa yang kita dah tetapkan, tetap akan kita dah break kita punya own rules. So either layer ataupun single, as long risk tadi under control, it's not a problem. Cik Muhammad Nur, okay, yang ni nanti saya akan minta pihak JKFX untuk reply balik kepada Cik Muhammad Nur berkenaan dengan bonus tadi. Okay, yang kedua kita ada $100 welcome bonus yang mana minimum $200 kita akan dapat $100 dalam bentuk kredit yang boleh withdraw. Okay, and then kena trade 5 lot dalam tempoh 1 calendar month dan minimum kena hold position 2 minit lah. EA tak dibenarkan, and then once trader dah dapat meet condition tadi, $100 tu akan transfer daripada kredit into balance. Okay, itu dia punya promotion yang kedua. Yang ketiga ada 60% deposit bonus yang mana akan dapat 60% from any deposit minimum $200. Okay, maximum bonus adalah sebanyak $6,000 and then maksudnya deposit maximum 20k lah. Okay, bonus akan ada untuk 2 calendar month. Dan kalau withdraw dalam tempoh 2 bulan ni, bonus akan ditarik balik lah. Okay, gold and silver. Okay, setiap deposit minimum $1,000. Okay, yang ni untuk semua klien. Trade 10 lot kat gold akan dapat 1 gram gold. Okay, maksimum 3 gram. And then kalau trade 5 lot dekat silver akan dapat 1 ounce silver, maksimum 3 ounce. Okay, dan EA pun tak dibenarkan. And then promotion ni batal sekiranya withdrawal dibuat sebelum claim. And then minimum holding time sebanyak 5 minit. Jangan kurang daripada 5 minit hold position. Okay, cashback rebate. Kita ada minimum deposit 1,000. Okay, dan dapat $2 setiap lot entry dekat FX dan juga gold. Okay, dan tak ada expired date. And then rebate tadi akan dapat sebulan sekali lah. Okay, last one 25% defensive bonus. Okay, dengan $1,000 bonus, kalian akan dapat 25% deposit. And then maximum bonus kumulatif telah sebanyak 2,500 dan stop out level at 50%. Okay, bonus akan available 2 bulan dalam tempoh 2 calendar month. Dan kalau withdraw buat dalam tempoh 2 bulan tadi tu, bonus akan ditarik balik lah. Okay, dan bonus ni memang support floating. Alright, ini untuk yang berkenaan dengan promotion ni. Kalau siapa-siapa berminat, boleh PM terus dekat page punya messenger. Nanti insyaAllah pihak JKFX akan reply kepada tuan-tuan punya soalan tu. Alright. Okey, soalan daripada Cik Akmal.
yang mana lagi bagus untuk TP, sama ada berdasarkan target PIP atau target SNR terdekat. Okey, untuk bagus ni dia agak subjektif. Okey, bagus daripada konteks reward ratio, of course kita kena tengok kepada target PIPs based on stop loss lah. Contoh kita stop loss 30. Okey, kalau kita punya PIP 60 target tadi, maksudnya itu bagus dari segi risk reward ratio. Cuma kalau TP kita tadi tu, contohlah kita sell dan target kita TP 60 pip. Tapi in between entry sell dengan TP tadi tu, di tengah-tengah tu ada support. Ini soalan dia yang kedua, yang mana berdasarkan target pip atau target SNR terdekat. So, risiko dia, bila kita punya TP di bawah support tadi, risiko dia ada kemungkinan tak sampai ke TP. Sebab apa? Kalau support tadi kuat, dia mungkin akan berlega-lega sekitar ni sebelum dia patah balik. Jadi kalau dari segi risk reward ratio memang lebih bagus pergi ke TP lah. Tapi dari segi sudut SNR pula, takut dia tak boleh sampai. Jadi dia kurang selamat lah. Nak selamat, TP dekat sini lah. Cuma risk reward ratio tadi mungkin agak kurang bagus lah. So that's why dia ada pro and cons. Dia ada pasangan dia sendiri. Okay. So kalau nak selamat, okay, bila kita dah sampai ke certain area support dan resistance yang terdekat tadi tu, kita boleh move stop loss ke break even ataupun positif 1 atau 2 pips. Itu jalan yang paling selamat. Kalau dia patah balik pun kita tak rugi apa. Tapi kalau dia jalan terus, kita akan dapat hit TP. Itu dia punya advantage. Tapi sebenarnya kita ada satu topik bercakap tentang break even ni, bagus ataupun tidak. Itu saya akan cover dalam kita punya last session next week. Okay. Sebab apa tuan-tuan? Kita nampak kadang-kadang ni break even tu bagus. Tapi data menunjukkan something yang mungkin kita tak pernah terfikir lah. Yang tu saya akan share dalam next session nanti. Alright. So, menjawab soalan Cik Akmal tadi. Dua-dua bagus depending on you nak tengok daripada sudut yang mana. Risk reward ratio, of course pergi ke TP itu adalah yang terbaik. Tapi kalau nak selamat, okay, nearest support and resistance adalah the best lah. Sebab kita tak perlu nak tunggu dia breakout sebab takut dia patah balik. Okay, itu jawapan untuk yang soalan Cik Akmal tadi lah. Alright. Okay, kalau ada soalan just drop dekat komen. Saya akan pergi ke yang ke-12 iaitu tunggu setup bukan cari setup. Sekejap ada Cik Muhammad Nur Izzat. Saya dah kawan yang baru kenal forex, tapi bila saya tengok roadmap yang cikgu ajar, rupanya banyak yang kita kena faham sebelum betul-betul nak live trade. Ya betul Nur Izzat. Okay, saya bercakap daripada experience saya sendiri. Okay, saya buat ikut cara kita sendiri saja. So, kita waste banyak lah. Saya waste banyak lah. Okay, saya waste banyak duit, saya waste banyak effort, time dan juga energy sendiri lah. Okay, sebab apa? Sebab kita tak buat secara proper. So that's why sebaiknya lah bagi yang baru bermula ataupun kalau dah bermula tapi belum jumpa rentak, tengok balik, revisit balik roadmaps. Okay, dan start balik all over again. Okay, sebab dalam kehidupan ni kalau kita stuck, jangan kita gagah juga. Berundur selangkah bukan bermaksud kita kalah tau. Kita undur selangkah untuk susun strategi supaya kita boleh langkah 5 langkah ke hadapan. Okay, benda ni penting. Tapi you kena betul-betul ada willingness to make the changes lah. Alright. Sebab dalam this industry is not easy, tapi bukan satu yang impossible. Okay, tapi kena ikut dia punya step. Alright. So itu yang komen saya berkenaan dengan yang Cik Muhammad Nur Izzat cakap tadi lah. Alright. Okay. So yang ke-12 ni tunggu setup, bukannya cari setup. Apa yang saya maksudkan dengan tunggu setup, bukan cari setup? Sebab kita dah ada predetermined SOP tuan-tuan. Sebagai trader, kita dah predetermined apa yang kita nak trade tadi tu. Okay, macam mana kita nak tengok trend, di mana kita nak entry, di mana kita nak exit loss, di mana kita nak exit profit. 4 condition tu kita dah ada. So,
Kita tak perlu cari je tuan-tuan. Kita nak tunggu je. Kita nak tunggu saja setup tadi appear. Kita tak perlu nak ballot terlalu banyak. Sebab kita ada 28 pair, 9 time frame. Okay, 252 yang kita nak kena check. Kalau satu kita guna H1, maksudnya setiap 1 jam kita nak kena check semua tu. So, kita kena predetermine apa yang kita nak buat. Okay, sebagai contoh, kalau kita dah decide nak trade di certain pair, certain time frame. Okay, kita tunggu setup tadi appear dekat time frame ataupun pair-pair yang kita tengah monitor tadi. Tak perlu tengok yang lain. So that's why tuan-tuan, kita dah tahu apa yang kita tunggu tadi. Kalau tak ada, kita tutup chart dia lah. Sebab tutup chart pun tu kerja kita. Kerja kita sebagai trader, itu a part of discipline. Sebab apa tuan-tuan? Kita trade ikut kita punya trading plan, itu ikut kita punya SOP. Bukan kita trade untuk nak penuhi ketagihan kita untuk nak entry. Sebab setengah orang tuan-tuan, mungkin dia ada masalah tu. Okay? Kalau tak ada line open post dekat chart, dia tak selesa duduk. Ada yang macam tu. Okay? Saya tak kata benda tu salah, tapi benda tu mungkin akan jadi bad habit untuk kita. Sebab apa? Sebab nak kena ada selalu position. Sebab kita kena ingat tuan-tuan, objektif kita dalam this industry, dalam financial instrument trading, objektif kita adalah untuk buat profit. Okay, buat profit bukan setiap trade lah. In the end kita berdapat profit. Okay, objektif kita untuk nak dapat net profit. Bukan untuk memenuhi ketagihan kita untuk entry. Sebab apa tuan-tuan, ini bukan game. Kalau kita jenis tagih sangat pergi main game, okey lah. Kan? Ini bukan game. So kita kena predetermine siap-siap apa yang kita nak buat tadi. So itu penting tuan-tuan. So dalam konteks lain, kita ni ibarat buaya. Okay, kita ibarat buaya sebab apa? Okay, buaya ni dia cuma tunggu dia punya mangsa untuk sampai sebelum dia nak ngap. Betul tak tuan-tuan? Ada tak buaya yang keluar daripada sungai, keluar daripada ayak tadi tu, dia pergi ke padang untuk tangkap lembu? Ada tak ada? Rasanya tak ada kot. Dia tunggu di tempat dia. So itu sifat buaya yang mana kita kena ambil sifat dia tadi tu masuk dalam diri kita sebagai trader. Okay, kita dah tahu dah. Kita dah tahu dah setup mana yang kita nak guna pakai. So kita tunggu je tuan-tuan. Tak perlu kita nak pergi cari dia. Okay, kita tunggu. Sebab kalau kita mula mencari tadi tu, kita akan mula bermain dengan emosi. Sebab apa? Sebab kita dah tak boleh nak kontrol kita punya naluri tadi tu untuk nak cari trade, nak cari setup yang kita nak trade tu. So that's why penting, okay, kita tunggu setup, bukan cari setup. Okay, ada soalan di sini? Kalau ada soalan, tuan-tuan tolong tulis. Okay, kalau tak ada, saya akan proceed ke yang ke-13, iaitu set and forget. Okay, set and forget ni, maksudnya, kita dah ada predetermined SOP tadi. Okay, dan kita dah entry ikut SOP. Bila kita dah entry ikut SOP, next things yang kita boleh buat, apa dia? Contohlah tuan-tuan. Okay. Kalau kita entry buy. Okay, tuan-tuan entry buy. Kalau kita tunggu depan komputer, bolehkah kita tolak candle tu bagi naik kena TP? Tak boleh kan? Sama juga kalau kita entry sell, boleh tak kita buat something, okay, untuk tolak price tu turun ke kita punya TP? Tak ada siapa boleh buat, betul tak? So the most yang kita boleh buat lepas kita dah entry tadi tu, kita tengok lah. So perlu tak perlu kita nak tunggu dan lihat? Kecuali kalau kita ni seorang scalper yang nak ambil 2 pip, 3 pip, lepas tu nak close menu, itu different. Okay, yang saya maksudkan sekarang ni, perlu tak perlu kita jadi macam tu? Adakah personality kita sebagai seorang scalper? So kalau kita dah ada predetermined set of rules, selepas kita dah entry, next yang kita buat adalah set and forget. Kita biar market yang tentukan sama ada nak kena TP ataupun SL. Kita tak perlu get involved dah. Sebab kalau kita involved sekalipun, dia akan bermain dengan emosi tuan-tuan. Sebab kita tak mampu nak gerakkan market. Kenapa saya cakap
Kenapa saya cakap kita tak boleh nak buat apa-apa? Memang kita tak boleh buat apa-apa kecuali close, cut loss, exit profit yang sikit, itu benda yang kita boleh buat. Tapi tuan-tuan, lagi banyak kita duduk depan chart, lagi hebat dugaan kita, lagi kuat tekanan emosi untuk kita nak trade tadi. Pernah tak tuan-tuan duduk depan chart, tangan mula gian nak entry position? Berapa orang yang pernah duduk dalam keadaan tu? Mesti ada yang pernah kan? Okay, itu yang terjadi tuan-tuan. So, sama juga tuan-tuan. Bila kita, setiap trader lah, saya lalu proses yang sama. Okay, bila kita duduk depan chart, price tengah bergerak tuan-tuan. Bila price tengah bergerak, kita akan terpengaruh. Tadi yang faktor fear of missing out tadi, FOMO. Okay, kita akan mudah terpengaruh. Kita duduk tengok, tunggu, tengok kan. Tak entry, takut dia jalan. Entry kan nanti floating pula. Kan kita sentiasa bermain dengan perasaan. Tapi kebiasaannya lah. Kebiasaannya. Okay. Kebiasaannya apa yang akan terjadi. Bila kita duduk tunggu tengok kat chart tu tuan-tuan. Okay. Kita akan ada satu keinginan. Okay. Untuk kita nak entry position. Okay. Kita nak entry position. Sebab apa tuan-tuan? Dekat chart ni. Chart ni dicipta untuk nak memperdaya kita tau. Okey, ini ciptaan Yahudi. Percaya tak? Berapa orang percaya ini ciptaan Yahudi untuk memperdayakan kita? Saya gurau je. Saya gurau ya. Okey, saya gurau saja. Okey, apa yang terjadi tuan-tuan? Bila kita duduk dekat sini, sebenarnya dalam ni ada satu bidadari yang cukup cantik tuan-tuan, yang sentiasa menggoda kita. Kita duduk depan chart, dia selalu panggil kita untuk buat entry. Mainlah bang entry. Betul dah tu sell. Kita tengok price tu naik kan. Dah ni dah cukup tinggi dah naik ni. Mungkin masa untuk kita nak entry sell lah ni. Kita akan ada tarikan yang bawa kita untuk entry position. Okey. Mainlah entry bang. Betul dah tu sell. Okey. Ada yang menggoda kita. So apa kita buat? Kita pun sell lah. Okay, the moment kita sell tuan-tuan, apa jadi? Apa jadi bila kita sell? Price naik lagi kan? Kita mula dah floating. Okay, kita mula floating ya. So dalam keadaan ni tuan-tuan, kita dah beremosi ataupun tak? Sebab satu tadi, kita entry. Okay, kita entry tak ikut SOP. Kita cuma berasa, ini dah naik tinggi dah ni. Nak turun ni, boleh sell. Godaan untuk nak masuk position tadi tu. Tapi bila kita dah masuk position tuan-tuan, price mungkin keep going up. So masa ni tuan-tuan, kita dah rasa Allah, sepatutnya aku ikut SOP. Kita dah regret dengan decision yang kita buat tadi. Sedangkan sebelum entry tadi tu kita dah rasa macam confident habis lah. Sebab apa? Sebab kawan ni duk goda ni cantik sangat ni. Pak Is kata main entry habis sayang. Mai. Okey? Sebab kita duk rasa kita betul. Tak ada orang entry yang dia rasa dia nak salah. Dia rasa dia betul dan dia entry. Tapi bila dia entry selalunya akan jadi dalam keadaan yang reverse. Mungkin untuk seketika dan mungkin untuk satu tempoh yang panjang. So what happened at this moment? Okay, kita dah regret, dah menyesal. Aku tak entry pun tak apa tadi. Kalau aku tak entry tadi tak loss. Sebab entry dia tadi bukan berdasarkan SOP. Dia cuma rasa dia betul. Sebab tu dia entry. So, bila jadi macam ni tuan-tuan. Okay. Bidadari yang menggoda kita tadi dah bertukar dah. Dah jadi. Okay. Maklimah. Masa ni kita cut loss lah ni. Sebab dah pening dah. Okay, kita cut loss. Jadi, bila kita cut loss tadi tuan-tuan. Kita dah rasa macam, kalau aku tak entry pun tak apa. So, perasaan tadi tu, kenapa terjadi macam tu? Sebab, kita tak ada sedap, kita duduk tunggu depan chart. Bila tunggu depan chart, dia keluar mai yang ni, memang dia duduk goda kita untuk entry. Okay, kita pun entry lah. So, that's why kita suggest, yes, dia memanggil-manggil untuk masuk. Kalau orang perempuan tu mungkin bidadara lah kan.
Okay. So, ini yang terjadi. Sebab apa? Sebab tu kita insist on set and forget. Maksudnya set and forget ni, kita dah entry based on kita punya SOP. Kita tinggal tak ada setup, kita tutup chat, buat kerja lain. Itu kerja kita sebagai trader. Okay, ingat lah, tak entry pun adalah sebahagian daripada trader punya aktiviti. Yang bukan bermaksud entry saja. Bermaksud kita dah control kita punya disiplin. So, kalau kita tengok balik tuan-tuan. Okay, kalau kita tengok balik tuan-tuan, once kita dah entry, dia market yang decide nak pergi TP ataupun SL. It's none of our business lah. Kita tak boleh buat apa-apa tuan. Kita tak boleh nak tolak candle naik, kita nak tekan turun tak boleh. Okay, the moment kita entry tadi, that's it. Kita tak boleh nak buat reverse atau apa-apa lagi dah. Okay, so biar market decide as long kita dah ada set kita punya TP dan juga SL. Alright, so that's why kita insist kepada set and forget. Sebab kalau kita tunggu macam ni tuan-tuan, akan ada godaan untuk kita nak entry position tanpa valid reason. Okay, bagi yang pernah duduk dalam industri ni lama, dia akan faham apa yang saya cuba cakap. Okay, so ibarat apa tau? Okay, sebagai contoh lah, kita nak tangkap ikan. Kita nak tangkap ikan, ada banyak cara, betul tak? Tuan-tuan, apa cara untuk tangkap ikan? Contohlah ini kita cakap tentang ikan di sungai lah, ikan di sungai ataupun di sawah padi. Macam mana cara kita nak tangkap ikan? Ada apa kaedah untuk kita tangkap ikan tadi? Okey, tolong tulis dekat komen apa kaedah kita nak tangkap ikan tadi. Apa kaedah yang kita boleh guna pakai? Satu, mancing kan? Betul tak? Satu, mancing. Lain benda tu? Okey, ingat lah. Ends in mind ataupun objektif tadi adalah untuk nak dapat ikan. Tapi kaedah untuk dapat ikan tadi tu ada berbagai kaedah. Antaranya adalah mancing. Okay, tak apa. Nanti yang mana internet slow tu no problem. Sebab kita akan ada FB live ni, kita save dekat sini. So dia akan tuan-tuan boleh tengok balik lepas ni. No problem. Alright. So selain sudah mancing, kita boleh memukat. Selain sudah memukat, kita boleh buat apa lagi? Menjala. So end result dia kita nak dapat ikan tadi. Dan salah satu caranya adalah kalau saya di Kedah ni, kita panggil tahan taut lah. Saya tak pasti dekat tempat lain. Okay, saya tak pasti dekat tempat lain apa yang dipanggil kan. Saya tak pasti. Tempat lain panggil apa ni? Tahan taut juga kot. Okay, macam tahan taut ni, kita pacak, selalunya kita tahan belah petang. Kita pasang umpan, kita pacak, kita tinggal. Kita mungkin pergi tengok esok paginya. Ataupun mungkin malam tu pergi tengok sekali dan esok pagi lagi sekali. Tapi selalunya esok paginya lah kita pergi. Okey, apa beza yang ni dengan mancing? Mancing kita kena pegang rod tadi tu, pegang joran. Kita kena tunggu, betul tak? So maksudnya, kita kena tunggu di situlah kalau 4 jam, 4 jam. Tapi kaedah yang ni, kita cuma pasang umpan, pacak dan tinggal. Betul tak? Okey, taut atau tajuk. Okey, lebih kurang. Rashdan, terima kasih Rashdan. So, kaedah ni, kita tahan, kita pasang dan kita tinggal. End result dia, kalau mancing tadi pun, kita nak dapat ikan. Yang ni pun nak dapat ikan. Tapi mancing kita kena tunggu. Bagi setengah pemancing tegar, dia nak rasa feel untuk nak pancing tadi tu, dia kena ada. Yang tu lain lah. Tapi kalau konteks nak dapat ikan, mancing dengan tahan taut. Tahan taut, kita tahan tinggal. So, kita boleh pacak 10, 20, even 100 taut sekalipun dengan umpannya tanpa kita perlu guna kita punya effort. Compare dengan mancing tadi, kita boleh pegang the most 2 joran. Betul tak? Ataupun kalau dia pacak sekitar dia pun banyak tu je lah. Tapi yang ni kita tahan dan tinggal. So next day, katalah kita dapat hasil macam ni. Mesti dapat ikan tak? Dapat ikan, betul tak? Tapi lepas kita pacak ni, kita balik tidur je. Kita tak tunggu di situ. So sama juga dalam trading, tuan-tuan.
Okay, sebab apa? The moment kita masuk position tadi tu, kita dah tak boleh buat apa-apa. Okay, the best kita cuma boleh berharap. Pergi ke kita punya TP, pergi ke kita punya profit tadi tu. Tapi bila kita tunggu tuan-tuan, bila kita tunggu, contohlah, contoh kita entry buy di sini. Okay, bila kita entry buy di sini, apa jadi lepas tu? Kita set stop loss kan? Stop loss di bawah. Kita set kita punya TP di atas. Tapi kebiasaannya bila kita entry buy ni apa jadi? Price retrace dulu. Kan? Dia turun. Okay, dia turun macam tu. Lepas dah retrace, masa ni dah mula garuk kepala. Garuk kepala yang tak kata. Sebab apa? Tengah floating. Kita emosi tak masa ni? Kita beremosi tuan-tuan sebab apa? Sebab kita duk monitor kita punya trade. Tapi masa tu kita masih confident lagi. And then next moment mungkin price naik balik. Pergi ke situ mungkin dah positif 20 pips sebagai contoh. Kita target tadi 100 pips. Time ni kita pun dah happy. Betul lah decision aku. Betul lah decision aku tadi. Tak salah dah. Sebab apa? Sebab kita dah profit. Nasib baik aku stay in the market tadi. Aku takkan. Jadi dia mula beremosi juga tu. Dia mula feel happy. Tadi tu mula-mula tu takut. Tapi sekarang ni dia feel happy sebab apa? Sebab market dah mula menghijau on his side. But next moment, okay, yang positif 20 tadi mungkin tinggal positif 2 saja. Sebab apa? Sebab price retrace mula. Masa ni, kalau aku tutup dia dapat 20 pip. Mulalah keluar istilah kalau tu. Okay, dia mula beremosi lagi. Dia dah mula takut. And then, next moment, price turun ke negatif. Time ni dia lagi heavy. Lagi heavy dia punya pressure tadi tu. Hilap lah. Patut aku cut lah tadi ni. Kalau aku cut tadi dapat juga positif 2 pip. Decision dia buat tadi tu dah mula terganggu. Okay. Dia dah mula terganggu moment ni. Tapi tak apalah. Biar je lah. Mungkin sekejap dia naik kot. Mungkin sekejap dia naik. Tapi dalam hati tu dah tak sedap duduk lah. Tapi tiba-tiba market bergerak ke arah positif. Kita pun tarik nafas lega. Alhamdulillah. Nasib baik aku tak cut tadi. Dah naik balik. Jadi betul lah. Dia feeling dia dah rasa happy balik. Sebab apa? Sebab market dah mula menyebelahi dia. And then the moment market dah gain more than previous ataupun dia break high lah. Break previous high. Dia dah gain more than 20 pips tadi. Okay, the moment price dah bergerak ke arah direction dia tadi tu. Masa ni tuan-tuan, okay, mungkin ada angan-angan lah. Contoh bikers lah. Bikers awalnya nak ambil mungkin R1 cukup good. Masa tu lah. Tapi bila moment macam ni tuan-tuan, rasa boleh ambil BM ni. Dia dah happy. Moment tu dia dah happy. Bagi orang yang suka melancong, instead of pergi Bali, rasa-rasa aku boleh pergi ke US kot. Jadi dia dah berbunga-bunga hati dia tuan-tuan. So, dia feel confident. Bila dia feel confident, apa dia buat? Rasa aku boleh pergi jauh lah ni. Sebab dia tengok momentum tuan-tuan. Bila dia tengok momentum, ini boleh pergi jauh. Apa dia buat? Sebab dia rasa boleh pergi jauh. Initial take profit dia di sini, dia dah ubah. Sebab apa? Sebab dia rasa market boleh pergi lebih jauh. Sebab dia nampak sendiri market tu mungkin dalam keadaan yang momentum yang kuat, pergi ke arah TP. So apa dia buat? Dia decide untuk ubah dia punya take profit. And then, it's true enough, price naik sampai melepasi dia punya take profit tadi. So dia pun happy lah. Betul lah decision yang aku buat tadi. Dia pun happy. Seronok. Dia kata nasib baik aku ubah tadi. Okay. Tapi tuan-tuan, mungkin next moment something happen in the market. Okay. Instead of dah close tadi tu, price tunam balik ke dia punya open position tadi. Masa ni tuan-tuan, lagi sekali dia beremosi. Tadi dia happy, sekarang ni dia dah mula takut. Kalau aku tutup.
Kalau dia ni kali ke berapa saya tak pasti. Okey. Kalau lah aku tutup tadi. Kalau lah aku tak ubah TP tadi. Aku dah close position, dah untung dah ni. Dah dapat satu ni sebuah 2 ni, dah dapat 2R ni. Jadi kalau. So, di sini dia dah mula takut, dia mula was-was. And then next moment price dah bergerak ke arah negatif. Di sini sekali lagi dia lebih takut. Dia dah regret sekali lagi. Berapa kali regret tak tahulah, dalam perjalanan ni dia dah regret sekali lagi. Kalau aku tak ubah TP, kalau tu dia keluar lagi. Kalau aku tak ubah TP tadi, aku dah tutup position. So, apa dia buat masa ni tuan-tuan? Harapan dia masih ada. So, apa dia buat? Okeylah, aku ubah stop loss lah. Sebab pasal ni price dia naik lagi. Dia rasa. Kalau dia rasa, dia ubah stop loss ke price yang lebih rendah lagi. And then, price bergerak lagi ke bawah sampai ke tempat original dia punya SL tadi. Masa tu dia dah duduk tak senang kan. Okay, dia dah duduk tak senang. Okay, dalam hati dia kata, aku dah silap. Sat lagi, kalau dia kurang sikit loss ni aku nak cut. Kalau dia boleh break even lagi seronok. Dan mungkin price pun ikut cakap dia tadi, pergi ke break even point. Bila pergi ke break even point tuan-tuan, apa dia buat? Dia close. Sebab apa tuan-tuan? Sepanjang ni banyak lah dia punya faktor emosi involved tadi tu. So the moment dia sampai di sini tadi, apa dia buat? Dia close. Sebab apa tuan-tuan? Kalau ikut actual situation ni aku dah kena SL. Tapi sekarang ni okay, kita reda dengan break even ataupun zero loss. So apa dia buat? Dia close. The moment dia close, dia feel relief. Dia rasa lega. Sebab apa? Sebab dia dah menjimatkan dia punya loss tadi tu. Okey lah. Alhamdulillah. Sudah close. Tak apalah. Fight another day. Dia pun memang satisfied lah. Daripada loss tadi tu, dia boleh manage kepada close dengan zero loss. But the moment dia close tuan-tuan, next hour, okay, price bergerak melepasi dia punya TP dan pergi almost kepada dia punya TP yang dia adjust tadi tu. Apa perasaan kita masa ni tuan-tuan? Apa perasaan kita masa ni? Frustrated tak? Dah lah stand up ni seminggu mungkin ada sekali atau 2 kali. Bila dah entry jadi macam ni pula. So dia dah mula, tadi takut, dia rasa relief, and then sekarang dia rasa regret. Sebab apa? Sebab dia close position tadi. Dia regret. So price dah bergerak ke atas, dia regret. Dan pada masa yang sama tuan-tuan, okay, dengan momentum yang kuat macam tu, dia mula rasa tertekan. Sepatutnya aku minggu ni ataupun hari ni kena dapat sekian-sekian banyak dolar ni. Ni momentum ni boleh pergi jauh ni. Kuat dia punya pergerakan ni. So bila dia tengok keadaan macam tu, dia dah mula deviate. Dah tak ada SOP dia tau. Tapi disebabkan keadaan market pada masa tersebut, okeylah, aku decide untuk buy. Sebab apa? Bidadari minimize dia lagi. Breakout lah tu bang, buy. Kita pun selapak pergi buy. Okay. The moment kita buy tuan-tuan, okay, kita masuk position buy, price turun balik. Masa ni dia regret lagi tuan-tuan. Okay. Apa dia buat? Dia cut and then dia give up. For that day dia give up. Okay lah, cukup. That's enough. So, cuba imagine tuan-tuan, emotion pada masa tersebut. Naik turun. Macam orang pergi ke laut lalu nak sampai dia punya gelora tu macam. So, that's why kita insist kepada set and forget. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita biar, kita monitor, okay, kita akan berhadapan dengan situasi macam tu. Yang mana akan tambah stres kat kita. Dia akan tambah stres kat kita trader. Okay, kita takkan boleh lari daripada rasa stres tadi. So all this actually yang akan cause emotion dalam diri kita. So that's why kita recommend, okay, set and forget. Okay, buat set and forget system.
Dan insyaAllah dia market yang decide nak pergi TP atau SS. Sebab kita dah predetermine dah. Kalau TP aku dapat banyak ni, kalau loss aku dapat banyak ni. Aku loss banyak ni. So itu kita dah predetermine. So let market decide kat mana dia nak pergi. Alright. Ini sebagai contoh lah kalau tuan-tuan tengok entry saya ni pada 2 Januari ni 2018 ni contoh ni. Okay, 2 Januari 2018 sampai 22 Januari. Just imagine lah, ni dekat H4. Dia punya naik turun tuan-tuan. Entry negatif 23. And then turun balik positif 46. Tiba-tiba patah balik, reverse jadi negatif 29. And then turun balik positif 85. Almost hit TP lah, lagi 15 pip. Tapi tiba-tiba reverse tuan-tuan. Patah balik dekat sini negatif 33. Tapi turun balik positif 40. Naik balik negatif 14. Turun balik positif 33. Naik balik negatif 11. And then finally near to my TP 96 pip, lagi 4 pip, tiba-tiba patah balik tinggal 49 pip, lepas tu turun balik. So tuan-tuan just imagine kalau saya berada di depan chart sepanjang tempoh ni, kat mana saya nak tutup? Saya pun tak tahu tuan-tuan. Saya pun tak tahu. Ikhlas cakap, saya pun tak tahu kat mana saya akan exit position. Sebab apa? Bila saya monitor, saya akan terpengaruh dengan pergerakan market tadi. So the best adalah saya biar sajalah. Sebab apa? Kebetulan masa tu saya open balik chart untuk account ni pada 22 hari bulan. Market berada di sini tuan-tuan. Tapi kalau saya duk monitor setiap pergerakan ni, saya tak tahu kat mana saya akan close. Tapi disebabkan 22 hari bulan saya buka tu, market dah dekat sini dah, alhamdulillah. Lepas tu memang hit TP . Lepas tu memang hit TP the same day. Tapi saya dah tak lalu. Saya tak lalu semua ni. Saya cuma tengok-tengok dah ada kat sini. Jadi, movement macam ni, kalau saya duduk depan chart, kita sendiri akan terpengaruh. So, that's why saya recommend set and forget lah for those yang pergi, yang intraday ataupun swing trader tadi. Tak perlu kita nak monitor. Sebab micromanaging kita punya position tadi tu boleh cause problem dekat kita sebenarnya. Alright? Tapi nak set and forget tuan-tuan, dia kena ada data yang kita kena collect. Semua ni data yang kita perlu collect, dan daripada situ kita buat decision berdasarkan kepada data tadi. Kita pun masa dah sentuh, saya tak sempat nak sentuh yang ni. Jadi ada soalan apa-apa tak berkenaan dengan set and forget tadi? Kalau tak ada soalan, saya continue ke yang ke-14. Kita kena measure kita punya performance untuk satu tempoh yang panjang lah. Minimal 3 bulan dan sebaik-baiknya 1 tahun lah. Jangan tengok kita punya performance based on 1-2 trade, seminggu ke, sebulan ke. Sebab yang tu dia tak represent the whole scenario tau. So the best measure kita punya performance untuk satu tempoh yang lebih panjang, 3 bulan minimum, dan sebaik-baiknya 1 tahun ataupun 100 entry yang sama lah. Dan insyaAllah kita akan nampak dia punya result dalam tempoh setahun tadi berapa banyak kita boleh dapat. So kita akan lebih confident lagi lah. Alright. Dan yang ke-15 saya cepatkan. Yang ke-15 ni tiada trading plan yang menguntungkan sepanjang masa. Apa yang saya maksudkan di sini tuan-tuan, whatever workable last year ada kemungkinan akan fail this year. Ini saya bagi tahu siap-siap. Ada kemungkinan tu. So that's why solution to this problem adalah kita kena pelbagaikan workable SOP kita. Tak perlu kita nak tweak sampai dia workable throughout 5 years, 10 years. Benda tu susah nak capai. Sebab saya tunjuk sebagai contoh. Ini kalau kita tengok di sini, kita ada 28 trade. Yang quite bad. At the beginning quite bad, 28 trade. Tapi lepas tu dia perform. Jadi daripada 100 trade tadi, maksudnya SOP ni workable. SOP ni boleh buat profit. Tapi kalau kita tengok dia tuan-tuan untuk satu tempoh tadi. Kita tengok dia untuk satu tempoh yang lebih panjang. Memang dia perform. Tapi itu lepas tu dia sideways. And then ada juga
downtrend. Maksudnya SOP yang sama, dia boleh perform, dia boleh sideways, dia boleh downtrend, tapi lepas tu dia boleh perform balik, tuan-tuan. Okay, data ni adalah untuk 8 tahun. Okay, dia perform, dia sideways, dia turun, dia naik balik. So kalau kita tengok di sini, tuan-tuan, SOP kita yang workable tadi tu, ada kemungkinan tak workable certain years pun. Tapi keep using the same SOP, mungkin boleh perform in the end. So kalau tengok di sini, tuan-tuan, kita boleh nampak clear cut measurement consistent tadi tu kita tak boleh tengok untuk satu tempoh yang singkat. Okay, kita kena tengok satu tempoh yang panjang, and as long as in the end tadi dia bagi profit, alhamdulillah, itu dah mencukupi dah. Tak perlulah kita nak buat satu SOP yang boleh profit all the time. Okay, jadi ini dah cukup bagus sebenarnya untuk kita nak survive dalam this industry. That's why saya cakap tadi, okay, kita nak ada konsistenkan cara untuk konsisten result, dan kita nak ada SOP yang tetap. Tapi tuan-tuan, berdasarkan item yang ke-15 ni, jangan bergantung pada satu SOP. Adakan at least 2 ataupun 3 SOP supaya bila satu SOP fail, mungkin ada SOP lain yang perform dalam tempoh tadi tu. So ini yang saya maksudkan, jangan depend dengan single SOP. Okay, ada lebih dari satu SOP. Bukan bermaksud kita ada banyak teknik. Dia pergi ke time frame lain pun satu SOP lah. Pergi ke pair lain pun satu SOP lah. Di situ pun kita dah boleh pelbagaikan dia. Okay, Cik Rashdan. Okay, Cik Rashdan tanya set and forget boleh apply untuk scalper tak? Okay, scalper ni setahu saya, dia punya position selalunya tak ada SL, tak ada TP. Okay. Jadi dia tak boleh nak apply set and forget lah, kecuali kalau scalp dia ada SLTP lah. Tapi selalunya lah, jarang lah scalper dia nak set and forget. Dia akan tunggu position, dia akan close, dan dia akan tinggalkan dia punya trading desk tanpa position open lah. Itu sefaham saya lah. Okay. Kecuali kalau dia boleh letak SLTP, tak ada masalah. Okay, set and forget ni applicable bila kita letak SLTP. Kalau tak, nanti takut kita cari masalah lah kot. Alright. So ada soalan lagi tak? So nak recap balik, tuan-tuan, kita ada 15 nature dalam industri yang membina kita punya RMA tadi, right mental attitude. Saya dah sentuh benda ni daripada sesi yang ketiga sampailah hari ni. 3 sesi untuk habiskan 15 ni saja. So tuan-tuan boleh pergi tengok balik lah video-video kita yang sebelum ni. Dan benda ni insyaAllah, tuan-tuan, bila kita faham nature, kita boleh ada mindset yang betul dalam this industry. Sebab kita ada right mental attitude, dan dengan new mindset, insyaAllah kita boleh dapat new result. Alright, itu yang saya boleh cakap lah. Sebab kesan kepada diri saya sendiri dan kesan kepada peserta-peserta workshop, okay, dia dapat different result. Alright, okay, last kali. Ini dah go through tadi. Okay, ada apa-apa soalan tidak? Okay, kalau ada soalan, saya bagi 5 minit sampai pukul 11.02 untuk tuan-tuan nak tanya apa-apa soalan. Okay, dekat ruangan komen. Okay, kalau ada soalan, letak di ruangan komen. Okay, sementara nak tunggu soalan tu, insyaAllah next week kita akan masuk part emotion management lah. Emosi, apa itu definisi emosi, dan apa beza emosi dengan psikologi. Sebab selalu orang cakap sama kan, tapi sebenarnya dia adalah satu benda yang berbeza lah. Okay, tapi quite similar. Alright, dan insyaAllah kita akan sambung dalam sesi berikutnya minggu depan, yang mana kita akan tengok balik
emotion management tu emotion tu sendiri, macam mana kita nak manage emotion, and then order management, dan kita akan juga buat satu summary relationship antara semua semua management punya approach ni, apa kaitan antara satu dengan yang lain. Itu kita akan buat pada minggu depan insyaAllah. Okay, ini kita punya okay, ini schedule yang lama. Okay, ini yang kita akan sentuh yang ni lah, minggu depan 26 bulan lah. Okay, setakat ni tak ada apa-apa soalan lah. Okay, kalau tak ada soalan, saya rasa setakat ni lah kita punya sharing pada malam ni. Ribuan terima kasih kepada semua yang join. So jangan lupa share kita punya FB live ni, supaya kawan-kawan yang lain pun dapat manfaat daripada sharing kita malam ni. Who knows, mungkin ada certain things boleh bagi turning point kepada dia orang lah. Alright. Okay, kalau ada apa-apa just tinggal kat ruangan komen. InsyaAllah saya akan datang tengok balik. Kalau ada apa-apa saya akan reply dekat komen tu sendiri lah. Okay, terima kasih semua yang join. Saya ucapkan masih belum terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya. Ada lagi 2 hari berbaki untuk bulan Syawal. Okay, dan yang paling penting during this crisis, COVID-19 crisis, tolong jaga diri masing-masing lah. Kita jaga kita. Okay, jaga jarak, jaga social distancing, supaya kita boleh overcome this problem dan our life is back to normal lah. Okay. Pakat-pakat kita berdoa supaya Allah Ta'ala memudahkan kepada kita, especially penduduk dekat Malaysia dan seluruh dunia lah. Okay, supaya kita boleh jalankan aktiviti macam sebelum-sebelum ni, dan insyaAllah mungkin lepas ni kita akan plan mungkin roadshow, mungkin seminar. Okay, sebab dah dibenarkan, kita akan cuba tengok macam mana yang kita boleh slot in. Alright. Okay, setakat inilah saya punya perkongsian malam ni. Maaf kalau ada apa-apa kekurangan. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.